Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizir Osman dalam segmen Plot Twist pada hari ini, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Tapi saudara, sempena kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, barangkali ada pandangan ataupun jangkaan-jangkaan dan harapan yang harapkan agar dalam sebulan kita berpuasa ini kita mengendurkan sedikit ketegangan ataupun suhu politik yang telah pun kita alami sejak sekian lama sehingga ke hari ini. Maka ada cadangan untuk kita mengadakan gencatan senjata politik. Istilah gencatan senjata politik ini akan kita bincangkan bersama-sama tetamu kejumputan kita pada hari ini. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak mahu menjadikan bulan Ramadan ini juga sebagai bulan untuk umat Islam bersikap pasif ataupun kurang produktif, hanya semata-mata kita berpuasa. Untuk menjawab persoalan antara dua paradigma ini, bersama-sama saya di studio di Sinar Harian pada hari ini adalah Dekan Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komunikasi UNISEL, yang beliau juga merupakan bekas Presiden Angkatan Bilik Islam Malaysia dan kini memegang jawatan Pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama Parti Keadilan Rakyat PKR, Saudara Amidi Abdul Manan. Assalamualaikum Tuan, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat walafiat. Terima kasih atas kesediaan untuk menerima jemputan kami dalam segmen ini. Terima kasih juga beri peluang. Baik Tuan, gencatan senjata politik sempena Ramadan barangkali satu topik yang belum pernah kita kemukakan, ataupun kali terakhir kita kemukakan idea ini 20 tahun dulu, kalau saya boleh merujuk pada sejarah pada tahun 2002 dulu yang digagaskan oleh ABIM. Tetapi pada hari ini, adakah cadangan ataupun idea gencatan senjata politik pada bulan Ramadan ini boleh kita laksanakan? Kerana Rasulullah sendiri menunjukkan contoh, dalam bulan puasa pun umat Islam boleh pergi berjihad dan berperang melawan musuh Islam. Tapi macam mana untuk kita mengaitkan, ada tak perkaitan ataupun perbezaan antara situasi pada zaman Nabi dengan pada zaman ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar podcast Sinar Harian. Jadi soalan tu saya rasa satu perkara yang cukup menarik ya, apabila kita cuba untuk melihat bagaimana Rasulullah SAW itu berperang dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling utama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dalam bulan ini diturunkan Al-Quran yang menjadi panduan dan juga pedoman kepada seluruh umat manusia. Dan tidak berhenti setakat itu juga ada tentang amalan-amalan yang dikhususkan dalam bulan puasa yang mempunyai nilai dan juga ganjaran yang berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan lain. Ini kemurahan ataupun kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad. Dalam masa yang sama juga, apabila kita berpuasa, kita berlapar dan dahaga, tentulah perasaan yang timbul dalam diri kita, yang mana kita cukup dekat dengan mereka yang tidak, yang orang sekarang sebut yang tidak berhab, yang tidak berada, kan? Jadi dari situ tu kita dapat insya-Allah akan menimbulkan satu semangat kasih sayang, satu semangat ukhuwah. Tapi bagaimana pula bukan setakat gencatan senjata politik, dalam masa yang sama Rasulullah SAW sendiri berperang. Contohnya Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu sendiri berlaku ketika mana umat Islam sedang berpuasa dan pada ketika itu Ramadan itu sendiri memberikan satu maksud, iaitu panas. Panas terik. Kan? So, tentulah biasanya orang kalau panas terik ni dia akan berlaku satu gangguan emosi. Macam kita lah kan, kita lapar, kita letih, kan? Cuba kita kat kedai makan, kan, order lambat sampai, mau kan, kena tengking apa tu waiter tu kan. Tapi ketika berperang ni, sebenarnya perang yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini berbeza. Sebab dia meletakkan yang pertama sekali, kalau kita melihat adalah motivasinya. Motivasi dalam berperang pada zaman Rasulullah SAW itu berbeza. Itu motivasinya adalah untuk menegakkan kebenaran. Jadi dia tak bercampur dengan kedengkian, dia tak bercampur dengan permusuhan yang melampau, dan juga dia tidak bercampur dengan sifat yang ekstrim. Saya ingin tekankan dengan sifat yang ekstrim, yang mana tidaklah kata untuk menaikkan semangat sebagaimana kelompok-kelompok jahiliyah dari Mekah pada ketika itu, yang mencaci, yang mencerca, yang mengutuk, yang memaki musuh-musuh mereka. Tapi ini tidak berlaku pada tentera Rasulullah. Sebab mereka tahu bahawa mereka ini pergi berperang bukan untuk membunuh, ya,
Bukannya tujuannya untuk mengalahkan, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalau mereka membunuh itu adalah disebabkan terpaksa dan dibenarkan. Dengan syarat dibenarkan. Dengan syarat itu adalah menepati apa disebut sebagai semangat, disebut sebagai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sendiri. Jadi berperang pada zaman Rasulullah dalam bulan puasa itu adalah satu peperangan yang penuh dengan nilai-nilai dan juga sifat kemanusiaan, ya, yang mana mereka punya intention, mereka punya niat itu jelas, ya, bukan untuk menganiayai, bukan untuk menzalimi, tapi adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Kalau kita kaitkan dengan situasi kita pada hari ini, bolehkah kita mengatakan bahawa gencatan senjata politik itulah peperangan yang perlu kita lakukan pada hari ini untuk menegakkan kebenaran seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman Nabi dulu? Itu pada saya terbuka kepada perbincangan, terbuka kepada juga apa itu disebut sebagai pandangan-pandangan yang berbeza. Ada orang mengatakan bahawa bila kita mentarifkan politik, politik ataupun siasah itu, kalau katakan kita tengok tentang siasah ni adalah cara kita menguruskan apa kepentingan masyarakat, kepentingan manusia dan sebagainya. Dan kalau kita melihat perkara itu, kadang-kadang kita tidaklah perlu untuk melihat sangat politik itu sebagai peperangan. Dia lebih kepada contohlah, kenapa kita mesti mengambil keadaan kalah menang. Dalam politik juga ada satu keadaan yang disebut sebagai win-win, kan? Begitu juga dengan kepimpinan. Dalam kepimpinan lebih baik kita mengamalkan kepimpinan yang berteraskan kolaborasi. Maknanya kita saling bekerja sama. Dan kalau katakan kita berselisih faham, perselisihan itu masih lagi dalam kerangka syarak, dalam kerangka nilai-nilai yang dibenarkan. Ada masalah sekarang ni bila disebut sebagai peperangan, itu yang orang melihat bahawa politik itu satu tempat yang keji, satu tempat yang kata orang tu istilahnya saya nak bergaduh je kan. Sebenarnya saya melihat bahawa sebenarnya politik itu perlu, dan politik itu perlu dibersihkan daripada noda-noda yang sebegini. Tapi itu yang sedang berlaku pada ketika ini, Cik Mahdi, apabila pertembungan antara parti-parti politik, kerajaan dan pembangkang dua yang bertentangan itu begitu kuat dan begitu sengit, sehingga mengakibatkan seolah-olah tidak ada masa untuk berdamai ataupun masa aman itu. Sentiasa sahaja akan ada masa-masa tertentu di mana mereka akan isu-isu yang melibatkan pertembungan yang begitu sengit sehingga mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat, iaitu pengikut-pengikut mereka di peringkat bawahan ini. Jadi adakah macam mana kita nak mengungkapkan istilah gencatan senjata politik itu untuk kita aplikasikan? Kerana sebenarnya yang Cik Mahdi katakan tadi, politik itu banyak dia kolaborasi dan sebagainya, tetapi itu tidak berlaku. Betul. Adakah ini gencatan senjata politik ini perlu kita bawa ataupun angkat untuk diambil perhatian oleh parti-parti politik di negara kita? Saya lebih melihat sebenarnya bukan sekadar gencatan sementara, tapi pada saya adalah pemurnian politik itu sendiri. Tak kira lah sama ada di bulan puasa, bulan tak puasa, kan, bulan raya, ya, dia mestilah dimurnikan, mestilah dipulihkan. Ya, dalam masa yang sama dalam Islam kita disebut sebagai siasah syariah, iaitu kita bersiasah, iaitu kita berpolitik. Yang pertamanya untuk menegakkan syariat. Yang keduanya adalah kita berpolitik itu dalam kerangka, dalam nilai syariah. Jadi itu yang mesti kita amalkan. Dan apabila perkara ini dapat kita capai, ya, apabila perkara ini dapat kita amalkan, pada saya dia tidak timbullah kata orang tu pertembungan yang ekstrim. Dan perkara ini kalau kita lihat balik kepada sejarah, ya, perkara ini pun telah pun berlaku pada ketika konflik antara Muawiyah dan Ali contohnya. Apabila penyokong-penyokong, apabila masa itu umat Islam terpecah dua. Terpecah dua. Ada yang menyokong kelompok Muawiyah, ada yang menyokong kelompok Ali. Dalam masa yang sama, Ali dengan sifat dia yang apa kata tu, yang berjiwa besar, mengutamakan kedamaian, mengutamakan kestabilan negara terlebih dahulu. Sebab itu apabila dicadangkan berkaitan dengan untuk berbincang ataupun yang kita kenali sebagai majlis tahkim, ya, pada ketika itu dalam sejarahnya, beliau tak ada masalah. Berbincang. Tak tahulah daripada segi muslihat selepas daripada itu.
kan. Cumanya mereka yang menyokong Ali dan mereka yang menyokong Muawiyah ini tidak sampai kepada untuk menghalalkan. Tapi ada satu kelompok, satu kelompok yang tidak bersetuju dengan sikap Ali, berlembut dengan kelompok Muawiyah itu sehingga mengadakan perbincangan, iaitu kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij ini pada mereka Ali dan Muawiyah ini telah pun melakukan satu dosa besar. Jadi darah mereka, ya, bahawa keimanan mereka telah pun luput dan darah mereka itu halal untuk dibunuh. Jadi perkara ataupun pemikiran yang ekstrim sebegini, kan, apabila menafikan keislaman, apabila menafikan keimanan seseorang, ini yang mesti kita benteras. Itu maknanya menunjukkan sifat jiwa besar yang ada pada pemimpin dan kualiti yang ada pada pemimpin utama satu-satu kelompok ataupun parti. Itulah yang boleh kita lihat dalam konteks pada hari ini. Tetapi adakah ia berlaku dalam konteks kita melibatkan pemimpin-pemimpin utama kerajaan dan pembangkang? Adakah mereka mempunyai jiwa yang cukup besar untuk, sebagai contoh, mengadakan perbincangan sama mereka demi manfaat yang lebih besar dan tidak menjerumuskan rakyat ke dalam persengketaan yang begitu sengit sejak sekian lama sehingga kini? Ya, saya ingat perkara ini mesti kita tuntut lah. Mesti kita tuntut kepada semua mereka yang terlibat dalam, istilahnya, dalam pergelutan, ya, pergelutan politik ataupun pergelutan siasat negara ni, untuk melihat kembali nilai-nilai yang mereka pegang. Ya, kita tidak mahu mereka ataupun pemimpin-pemimpin politik ini berfikir secara pendek, melihat kepada keuntungan, menang kalah dalam pilihan raya, kan, siapa yang dapat sokongan lebih, siapa yang dapat untuk memerintah. Bukan itu, ya. Tapi kita mahukan kita dapat untuk mendirikan masyarakat, mendirikan negara yang boleh didiami dengan aman, damai oleh semua. Yang itu yang kita kehendaki. Oleh yang demikian, sifat jiwa besar ni mesti ada dalam seluruh ataupun kesemua pemimpin. Sebab bila berjiwa kecil ni, ya, kalau kita lihat balik, inilah sebenarnya yang menjerumuskan kerosakan, perpecahan, kan, kemusnahan, in fact sampai kepada peperangan. Jadi memang dunia, memang umat memerlukan pemimpin yang sebegini. Jadi siapa saja yang dapat untuk menawarkan, maka marilah kita sokong mereka, kerana ini ada satu perkara yang insya-Allah akan membawa kebaikan kepada umat. Dan inilah yang digariskan oleh Nabi kita dalam bulan Ramadan ini. Melihat kepada pertemuan yang begitu ketara, terutamanya selepas PRU ke-15 melibatkan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, tetapi situasi yang serupa barangkali kita tidak akan ketemui dalam sejarah yang lalu apabila UMNO dan Barisan Nasional mendominasi politik negara sejak sekian lama sebelum merdeka pun menang pilihan raya, sehingga ke tahap mereka letaklah siapa pun mereka akan menang. Barangkali pada ketika itu situasi perpecahan ataupun pertemuan itu tidak begitu ketara kerana suara yang menentang itu begitu kecil, dan perpecahan itu juga agak terkawal. Adakah ini sebenarnya harga yang perlu kita bayar disebabkan berkembangnya proses demokrasi apabila suara-suara kecil ini mula membesar dan menjadi alternatif kepada suara mainstream yang ada, sehingga menyebabkan kita terpaksa berdepan dengan perpecahan dan pertelingkahan yang begitu sengit ini? Okey, baik. Sebelum saya menjawab ataupun mengulas perkara itu, mari kita sama-sama lihat balik pandangan Ibn Khaldun dalam mukadimahnya. Okey. Ibn Khaldun dia meletakkan usia sesebuah kerajaan itu, ya, dia pada 40 tahun yang pertama itu dia menaik, kemudian dia akan mendata, kemudian dia akan sama ada dia masih terus meningkat ataupun menurun dan ditukar oleh kerajaan yang lain. Jadi pada saya sebenarnya pada usia ataupun tempoh masa UMNO ataupun BN itu memerintah, sebenarnya telah pun melebihi 40 tahun. Ini mungkin pemerhatian Ibn Khaldun yang melihat bahawa ini sebagai satu fitrah. Cukup 40 tahun ini, maka akan berlakulah situasi yang mana kemewahan, yang mana nilai-nilai asal perjuangan penubuhan parti itu ditinggalkan, ya, dan juga perjuangan bangsa itu telah mula bercampur-campur dengan kepentingan peribadi. Maka itulah yang menyebabkan salah satu pemerintahan itu usianya dalam 40 tahun sahaja. Kemudian dia akan berganti sama ada kita terus meningkat ataupun kita terus menurun, dan itulah sebenarnya yang terjadi di negara kita. Ini adalah satu fitrah,
Okey, satu fitrah, satu kitaran yang berlaku pada sesebuah kerajaan ataupun pemerintahan. Daripada saya, itu bukanlah nak sebut sebagai satu harga yang perlu dibayar ataupun sebagainya, tapi kita perlu, masyarakat kita perlu untuk bersedia, masyarakat kita perlu untuk difahamkan tentang perkara ini. Akan berlaku perubahan. Dia tak boleh selama-lamanya 200-300 tahun kan, orang yang sama ataupun dan sebagainya. Okey. Tapi bila kita lihat sekarang ini, inilah dia satu keadaan transisi. Satu keadaan transisi. Pada saya, kalau saya meletakkan dia punya garis masa itu, okey, selepas, kalau kita tengok sebenarnya dia bermula sebenarnya tahun 99 itu. Okey, 99. Kemudian pada tahun 2004 itu, okey, satu perubahan tentang persempadanan itu dilakukan. Dan kalau kita ingat balik pada masa itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi kan menang landslide victory pada tahun 2004, yang mana pada ketika itu PKR hanya tinggal satu kursi sahaja, iaitu di Pematang Pauh. Kemudian pada tahun 2008, kalau mengikut apa kata orang tu, logik akalnya kan, selepas persempadanan sepatutnya parti kerajaan itu makin kukuh untuk berhadapan dengan pilihan raya 2008. Tapi apa yang berlaku pada 2008, BN kehilangan Selangor, Perak dan juga Pulau Pinang pada ketika itu kan. Jadi dalam perancangan Barisan Nasional pada ketika itu, seharusnya satu pertambahan kekuatan sepatutnya berlaku. Dan pada tahun disebabkan peristiwa pilihan raya 2008 itulah yang menyebabkan Datuk Seri Najib menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi kan. Kemudian kita tahu pula pada tahun 2013 kekuatan BN tidak bertambah. Kemudian pada tahun 2018 ditukarkan, pertama kali bertukar kerajaan daripada BN kepada masa tu PH. Kemudian gelombang ini tidak dapat untuk ditahan pada ketika 2022 baru-baru ini. Jadi sekarang ini kalau kita lihat balik, inilah masanya untuk masyarakat ini matang, okey, melihat bahawa perubahan sekarang ini sedang berlaku transisi masing-masing, dan bagaimana untuk kita membina semula asas negara kita supaya lebih kukuh, dan kita tidak, kalau dalam graf yang dibuat oleh Ibn Khaldun itu, dia tak menurun, dia makin meningkat. Jadi dekat sini pada saya yang paling penting adalah untuk kita melahirkan barisan pimpinan muda yang mempunyai idealisme yang kuat, yang mempunyai ketajaman fikiran, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai murni dalam perjuangan. Apabila Saddam ingin mengatakan berlaku gelombang perubahan sejak 1999 membawa pasca 1998 reformasi, khususnya turning point yang mungkin boleh kita petik, ia menunjukkan gelombang rakyat yang inginkan perubahan. Tetapi adakah perkara ini disedari oleh parti-parti politik yang menjadi watak utama dalam permainan politik kita? Kerana dalam tempoh selepas 2018 khususnya, apabila berlaku langkah Sheraton, ia sama sekali barangkali tidak inline dengan perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Sebaliknya, parti politik masih lagi menginginkan kuasa sehingga membuatkan mereka mencatur segala yang telah mereka buat sejak langkah Sheraton dan sebagainya. Dan ini juga menjejaskan, adakah ia mampu sebenarnya untuk menjejaskan perubahan yang rakyat ingin bawa? Kerana titik penting kepada persengketaan itu masih lagi diasaskan kepada kaum dan agama. Ini yang dibawa oleh parti-parti politik. Padahal mungkin rakyat sebenarnya sudah tidak memandang lagi perkara itu kerana inginkan perubahan ke arah gaya hidup yang lebih baik. Okey, sekarang ni perubahan tu telah pun wujud dan ianya semakin ketara, semakin jelas. Okay, apabila rakyat mula sedar bahawa sebenarnya dia bukan persoalan bangsa yang perlu dipertahankan semata-mata, tapi nilai yang mana bangsa itu dibina, bangsa itu dibudayakan, dia hidup dengan nilai itu kan, nilai keadilan, nilai kesaksamaan dan juga nilai demokrasi. Itulah sebenarnya yang rakyat mahukan. Dia tak nakkan berdegar-degar bercakap berkaitan dengan Melayu dalam masa yang sama
kan apa yang berlaku, apa bangsa Melayu itu sendiri diperlakukan sewenang-wenangnya. Jadi seharusnya parti politik mula berubah. Di mana-mana parti politik yang mahu survive, dia perlu ubah pendekatan ini. Kerana sekarang ni dia semakin lama jurang antara bandar dengan desa itu dia semakin dekat. Dan sudah tidak timbul, contohlah kalau dulu disebut sebagai politik kemudahan, politik elektrik, kan, air dan sebagainya. Sekarang orang sudah mula berubah, melihat kepada pendidikan, melihat kepada nilai-nilai seseorang, dan tambah pula kita berada dalam satu disebut sebagai ruang langit terbuka ini, semuanya dikongsikan, semuanya diketahui, maka ini satu perkara yang perlu cukup berhati-hati dan kita perlu jelas dengan nilai yang kita mahu bawa dan nilai yang kita beri. Jadi sekarang ini zaman politik nilai, zaman politik adilisme yang kita perlu ketengahkan. Tapi dalam PRU yang ke-15 yang lalu, kita masih lagi dihidangkan dengan kempen-kempen yang berbau perkauman. Contohnya sehingga peristiwa 13 Mei pun diungkit semula, dan elemen dikaitkan pula dengan agama Islam yang dikaitkan dengan bangsa dan sebagainya. Adakah ini membawa maksud dengan penjelasan yang Cik Amin diberikan sebentar tadi, bahawa kita tidak perlu bimbang dengan momokkan ini, kerana akan sampai masanya perkara ini akan pupus kerana perubahan masyarakat itu tidak boleh lagi dibendung, menyebabkan perkara-perkara seperti ini akan pupus dengan sendirinya pada satu hari nanti? Okey, saya nak menjawab soalan ni. Sebenarnya perkara ni telah pun disinggung dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran. Apabila kita biasa membaca surah dalam ayat yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, sehingga akhir ayat lah. Saya bukan nak mengulas berkaitan dengan terjemahannya, tapi yang lebih tentang asbabun nuzul ayat ini. Apa dia sebab turunnya ayat ini adalah apabila pada satu hari itu ada orang Yahudi ni, kan, sama ada seorang ataupun beberapa, melihat kelompok Aus dan Khazraj, kan, sedang bermesra, sedang berbual, bergurau senda dan sebagainya. Dan mereka adalah kelompok Ansar di Madinah. Okey. Kemudian mereka balik, timbul pada hati mereka ni satu kedengkian, satu kecemburuan melihat kemesraan itu. Kan? Mana boleh? Sebab ketika itu dalam politik Madinah pada ketika itu, untuk mendapat penguasaan, untuk untuk orang Yahudi ini dapat untuk menguasai Madinah, maka mereka melaga-lagakan kelompok Aus dan Khazraj ini. Apa yang berlaku selepas itu? Apa yang berlaku, dihantar seorang pemuda, duduk bersama dengan kelompok itu, dan mula untuk menceritakan ketika sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Kan, diungkapkan syair-syair yang menimbulkan kebencian, yang menimbulkan kebangsaan terhadap bangsa dia, terhadap kelompok dia, puak-puak dia, dan sampai pada satu tahap dah nak bertumbuk dah. Dah bercekak apa kata tu leher ni, kan, dah nak bertumbuk dah. Dan perkara itu diadukan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya maka turunlah ayat ini. Allah memberi peringatan bahawa hendaklah kita berpegang pada tali Allah dan janganlah kita berpecah belah. Kan? Dan kita kena ingat dalam ayat yang sama juga, diingat bahawa Allah SWT dia minta kita ingat bahawa ketika dalam keadaan kita berpecah belah dulu, dalam keadaan kita bermusuhan, kelompok Aus dan Khazraj ini bermusuhan, kan, maka didatangkan nikmat nikmat ukhuwah pada ketika itu, dan menyelamatkan kedua-dua kelompok ini daripada kehancuran. Itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terpulang kepada pemimpin umat yang klaim mereka ini sebagai pemimpin umat, yang klaim mereka ini sebagai pejuang kepada Islam. Maka saya menyeru untuk merenung asbabun nuzul ayat ini. Jangan sekali-kali memainkan semangat perkauman. Jangan sekali-kali untuk menimbulkan kebencian, demi kepentingan politik yang sempit. Sebab Allah SWT telah pun tegur dengan tepat menerusi ayat ini. Ini wallahu a'lam. Kerana akhirnya idea tersebut akan lenyap, ditelan oleh masa dan kitaran tu. Iya. Okey. Kita harap begitulah, ya. Tapi sebelum kita sampai kepada tahap itu, barangkali permainan ini masih lagi dimainkan, terutama sekali
kita akan ada PRN selepas Aidilfitri nanti melibatkan 6 negeri. Pada pandangan Cik Ahmadi, adakah idea ini masih lagi mampu bertahan sekurang-kurangnya dalam tempoh yang terdekat ini? Kerana ia masih, pada saya, dia masih lagi dibeli oleh orang ramai, kerana siapa yang tidak mahu hak mereka dipertahankan, dan mereka akan bimbang jika hak mereka diambil oleh orang lain. Okey. Ini satu persoalan yang kita perlu untuk berikan pencerahan. Kita tak perlu untuk tunduk kepada apa kata orang tu, fenomena semasa. Ya. Yang mana kita buat apa perkara yang betul, apa perkara yang disuruh. Okey, kalau kita lihat betul semua orang dia tak semestinya yang disukai, okey, yang dikehendaki itu adalah betul. Kan? Kita kena melihat bahawa nilai-nilai yang merentas itu ada satu perkara yang apa kata tu, yang amat penting. Sebagaimana yang disebut tadi, adakah perkara ini akan dapat bertahan? Saya yakin ini dapat bertahan kerana inilah yang menyebabkan Islam tersebar, Islam dipercayai, dan akhirnya Islam itu memimpin dunia. Dengan nilai, bukan dengan nilai ketaksuban, bukan dengan nilai-nilai yang mana memikirkan tentang hak masing-masing sahaja, tapi lebih untuk melihat bahawa kepelbagaian itu sebagai satu yang perkara yang perlu diraikan, satu fitrah, dan sebagai satu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang perlu menjuarai isu untuk mengangkat agenda perdamaian ini? Kerana jika kita lihat tokoh-tokoh pemimpin melibatkan kedua-dua belah parti, mungkin mereka terlalu sibuk untuk membawa agenda parti mereka masing-masing. Adakah kita di sana ada kuasa ketiga, contohnya civil society ataupun NGO, masyarakat madani, istilah yang diangkat sekarang ini, yang mampu untuk membawa idea perdamaian, perpaduan ini kepada parti-parti politik untuk mereka melupakan persekentaan ini, kerana kita ada hasrat ataupun agenda yang lebih besar di hadapan? Ya, saya ingat perkara ni semualah. Okey, semua. Baik kalau kita kat sini dari segi media, okey, dari segi kelompok ketiga dalam masyarakat, kita sebut sebagai apa? Third force, ataupun kita melihat kepada penjawat awam, ya. Begitu juga dengan kelompok generasi muda. Okey, perkara ni perlu menjadi satu pegangan, sebab kita menekan sebab apa? Sebabnya orang politik ni dia nak apa? Maksudnya dia nak pengaruh. Jadi kalau katakan nilai ini dapat diperkukuhkan, maka orang politik ni dia akan mengikut kepada nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Jangan benarkan, walaupun saya ada terlibat dengan politik, jangan benarkan masyarakat kita, negara kita hanya ditentukan oleh orang politik semata-mata. Rakyat juga ada suara, rakyat juga perlu dicerdaskan, rakyat juga ada suara yang perlu diketengahkan. Jadi inilah yang baru disebut, inilah baru disebut sebagai sebuah negara madani, yang mana kalau kita lihat salah satu daripada unsurnya adalah kehormatan. Kehormatan ini bukan setakat kita menyebut selamat pagi, kan, kita memberi salam dan sebagainya, tapi kehormatan ini adalah mengiktiraf seseorang itu sesuai dengan karamah insaniah, ya, mengiktiraf kepelbagaian, mengiktiraf kewujudan, dan mengiktiraf dia itu sebagai manusia. Hak-hak sebagai manusia kita kena berikan, dan kita kena hormati. Jadi itu antara perkara yang saya ingat perlu, iaitu bila kita sebut tentang demokrasi, dia bukan setakat pilihan raya, dia bukan setakat parti politik, tapi yang paling penting adalah pemilih, adalah pengundi itu yang mesti dicerdaskan terlebih dahulu. Satu peristiwa bersejarah yang berlaku pada tahun 2022 melibatkan pertemuan antara Presiden UMNO pada waktu itu, Tuan Dr. Mahathir, dengan Presiden PAS, juga merupakan ketua pembangkang, iaitu 2002. Okay. Syarahan Perdana Palestin yang diinisiatifkan oleh ABIM, Angkatan Milik Islam Malaysia, dan DBP, bertempat di DBP Kuala Lumpur, menghimpunkan Presiden UMNO dan Presiden PAS almarhum Ustaz Fadil Noor di atas satu pentas yang sama untuk bercakap tentang isu yang lebih global, iaitu isu Palestin pada ketika itu. Dan ia menjadi satu titik mula kepada idea seterusnya yang juga disebut sebagai kerajaan perpaduan, yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selepas itu, membawa maksud idea tersebut sebenarnya boleh dirintis oleh pihak ketiga ataupun kuasa ketiga itu. Bagaimana saudara sebenarnya sebagai wakil ABIM juga, yang mungkin ada ingatan terhadap peristiwa bersejarah tersebut, melihat peristiwa tersebut sebenarnya boleh berulang pada masa ini dan akan datang?
Okey, baik. Kalau saya merujuk balik pada disebut sebagai piagam umat, pada ketika itu dilancarkan piagam perpaduan umat. Yang paling penting adalah kesalingan, iaitu saling mempercayai dan saling menerima, saling mengiktiraf antara satu sama lain. Ini penting, kan? Sesebuah negara demokrasi dia tidak boleh wujud dengan hanya satu pihak, iaitu kerajaan. Dia mesti ada pihak yang mengimbangnya. Dan sebab itulah ada sahabat saya yang berpandangan bahawa istilah pembangkang ini tidak sesuai. Yang lebih baik adalah oposisi. Iaitu kalau pembangkang ni dia kerjanya membangkang, tapi kalau oposisi ni dia lebih daripada itu lagi. Dia check and balance, dia memberikan alternatif penyelesaian, dan dalam masa yang sama kerajaan tidak perlu untuk merasa diperkecilkan ataupun diperemehkan dengan idea-idea yang lebih baik yang datang daripada pihak yang satu lagi, kan? Tapi kematangan berpolitik ini ataupun kesediaan ini mestilah kita pupuk daripada sekarang. Kita mesti pupuk daripada sekarang. Sebagaimana yang saya tekankan tadi, iaitu kita sekarang ini berada pada zaman transisi. Bukan semua orang faham dalam keadaan sekarang ni kita nak mengembalikan kepada nilai yang sepatutnya ada dalam negara kita, yang semakin pudar, yang kita perlu gilap kembali. Okey. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu untuk memahamkan bahawa inilah dia suatu perkara yang mesti didokong oleh semua, dan kita nak berikan satu ruang yang lebih besar kepada rakyat. Jadi sebagaimana yang disebut tadi, perlu ada pihak yang bergerak, dan mana dalam masa yang sama ada kesediaan di peringkat politik. Jadi inilah yang boleh kita sebut nanti satu keadaan yang cukup ideal, yang mana kita tidak lagi bercakap siapa kalahkan siapa, tapi kita sebut bahawa kami adalah wakil yang akan bekerja untuk rakyat. Baik saudara, terima kasih Cik Hamidi. Saya rasa kita mempunyai perbincangan yang cukup baik, dan sebenarnya kita ada membuat sedikit poll ataupun undian di media sosial yang bertanyakan soalan tentang setujukah anda parti-parti kerajaan dan pembangkang perlu melaksanakan gencatan senjata politik sepanjang Ramadan ini. Saya ingin berkongsikan kepada saudara keputusan ataupun keputusan undian tersebut di dua platform berbeza yang kami buat, iaitu di Twitter dan di Instagram. Kalau di Twitter 71% bersetuju dengan cadangan ini, manakala 29% tidak bersetuju. Manakala di Instagram pula lebih kurang sama undiannya, kira-kira 80% yang bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan gencatan senjata politik, manakala selebihnya yang tidak bersetuju. Menunjukkan kebanyakan rakyat sebenarnya mendambakan suasana aman damai. Mereka betul. Tidak ingin lagi berpolitik ataupun politik yang terlalu lama di luar tempoh pilihan raya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Hamidi atas perkongsian yang kita dapat bawakan pada hari ini kepada semua pendengar podcast. Jika anda ingin mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda boleh melayari Spotify Sinar Harian, dan anda boleh cari episod-episod kami yang lalu, dan anda juga dialu-alukan untuk subscribe platform media sosial kami, sama ada di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan sila layari www.sinarharian.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara. Jadi saudara, itu sahaja tempoh yang kita ada untuk perkongsian podcast kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Haizar Osman, ini Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.